mana tadi imam. Adakah makmum perlu tunggu imam baca ayat pertama surah baru makmum boleh baca Al-Fatihah? Macam mana kedudukan makmum untuk membaca Al-Fatihah? Dipersilakan yang bawah ketuk. Bila imam membaca surah Al-Fatihah, makmum diamlah dengar bacaan dia. Bila dah sebut amin, makmum bacalah Al-Fatihah untuk diri dia sendiri pula. Tak payahlah nak tunggu untuk imam baca ayat lazim baru nak baca Al-Fatihah. Jadi imam kenalah bijak sikit. Kadang-kadang imam baca ayat pendek, makmum boleh habis Fatihah. Jadi selepas imam sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, diam sebentar supaya makmum boleh menghabiskan Fatihahnya. Itulah yang terbaik. Jangan lepas-lepas habis amin terus baca. Boleh baca tapi kena panjang lah. Macam Mekah duk baca tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, dia terus masuk ya ayyuhallazin. Tak apalah dia baca ayat satu muka. Kita 3 ayat. Makmum baru sampai Ar-Rahmanir Rahim dia dah rukuk. Tak kelang kabut apa gaya tu. Kak Gaya susah, Cik Som susah, Kak Leha susah, Munirah susah. Kan payah dengar kan. Jadi biarlah kita hormat pada makmum, kita meraihkan makmum, kita diam sebentar untuk membolehkan makmum membaca. Kalau kita sembahyang rakaat pertama dan kedua kita berdiri, masuk rakaat ketiga kepala pening. Contohlah lepas di vaksin tu pening-pening dah, masuk rakaat ketiga pun pening. Jadi nak solat tu tak seimbang. Jadi kalau dia terus duduk sampailah bagi salam, sah tak solat dia bagi tu? Maka dia duduk tadi tu sebab dia pening. Maka selama mana dia duduk, dia pening, dia terpaksa duduk. Harus semayang dia. Harus dia duduk. Sah semayang dia. Tetapi kalau waktu dia duduk rakaat yang ketiga, peningnya dah hilang. Dia dah stabil. Maka rakaat yang keempat dia kena bangun balik berdiri. Jangan dah sedap pula dia duduk, walaupun tak pening, dia duduk juga. Itu tak mau dah. Selagi mana dia pening, dia duduklah insya-Allah. Baik. Okey, seterusnya bab solat lagi Datuk. Kain telekung terselat, nampak lengan sekejap. Sah ke solat? Lama ke sekejap? Sekejap je dia kata. Sekejap tak apa, macam dia tiup angin sekejap. Nak buat macam mana? Tapi kalau dibiarkan lama, sengaja dibiarkan, maka tak sah lah semayang tadi. Kalau solat zuhur dah masuk dalam sejam lah begitu, makna kata contoh dalam pukul 2 dah lepas dah sejam. Mana lebih baik, kita solat sunat dulu ke, kemudian baru solat zuhur, ataupun kita solat zuhur terus baru kita solat sunat ba'diyah selepas zuhur. Jadi macam mana persoalan seperti ini Datuk? Kita sekarang dah kelewatan. Makna sejam tu dah lewat, masuk zuhur 1:06 minit. Sekarang dah 2:06 minit. Kalau nak sembahyang qabliyah dulu pun boleh juga. Kan? Tapi kalau kita nak sembahyang zuhur dulu, sembahyanglah. Kemudian nak qada pula qabliyah selepas zuhur boleh. Dengan syarat qabliyah dan ba'diyah misalnya itu adalah perkara rutin yang dia buat sebelum ini. Memang dia tak pernah tinggal pun sembahyang sunat tadi. Bolehlah. Terpulanglah. Harus kepada dia insya-Allah. Baik. Seterusnya daripada Siti Munirah. Ustaz, kalau kita wanita, okey, baik, wanita, solat kadang-kadang sebelah telekung kena terdudukkan orang sebelah. Okey, baik. Jadi tertariklah nampak rambut. Jadi macam mana yang bagi Datuk? Kalau tertarik nampak rambut terjuntai, masukkanlah cepat rambut tu. Kalau rambutnya tepi di sini nampak dia punya rambut dia, tolak je lah. Sebelah jari dia pekuk. Yang tak maunya dua-dua jari. Betul-betul. Masa ini lah kau nak tahan. Yang tu yang batal tadi, masuk sana, masuk tangan. Udah banyak pergerakan. Kalau misalnya dia tertarik rambut kita, dia tertarik telekung kita, nampak tepi ni, masukkan. Kalau tertarik nampak sehelai saja, potonglah rambut tu, putuskan. Boleh. Kecil je, pak, tarik. Ustaz, rambut saya menggunakan shampoo 3 dalam 1. Memang tak tertarik Ustaz. Memang mantap rambut saya. Terpulang pada akak lah. Saya dah dia.
Okey, wallahu a'lam. Kalau mak kita solat 2 rakaat saja untuk semua solat, sah ke? Sebab mak dah lupa yang ni bila saya tak nampak. Macam mana soalan ni? Saya kurang faham lah. Mak kita solat 2 rakaat saja untuk semua solat. Tak faham. Sila perbetulkan soalan ni tuan-puan dirahmati Allah. Amboi, bestnya lagu. Mak dia lupa tu. Semua sembahyang dia bubuh 2 rakaat. Ah, ya, ya. Mungkin maknya dah lupa. Dah jatuh. Mungkin hampir nyanyuk ataupun nyanyuk bahasa dia. Jadi orang yang dah tak ada ingatan, tidaklah wajib untuk dia sembahyang lagi. Tiada taklif lagi. Jadi kalau dia nak sembahyang pun suka dia lah. Okey, biarlah dia. Buat macam mana ada orang macam tu, ada orang yang dah lupa. Dia pakai kain ihram, dia keliling rumah dia. Dia kata dia buat tawaf. Ada. Ini manusia ni. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq. Bila umur Allah Ta'ala tu bagi panjang. Ada setengah orang dia akan jadi balik macam mula-mula dia dijadikan. Macam budak-budak balik. Dan sekarang ni banyak orang jadi macam budak-budak balik. Ya, makan macam budak-budak, pakai pampers macam budak-budak, menangis macam budak-budak. Okay, jadi kalau mak kita itu masih lagi elok ingatan dia. Bila masih elok ingatan dia, maka wajiblah mak kita tadi sembahyang. Tapi kalau ingatan mak kita dah meracau, dah tak ingat, maka tiada lagi untuk dia kewajipan atasnya bersolat. Dia tanya, datang lambat solat Jumaat, baik. Imam dah baca khutbah. Adakah kita perlu menunaikan solat sunat ataupun duduk dan mendengar khutbah yang dibaca imam? Kalau waktu solat, waktu khutbah masih lagi panjang, awal-awal khutbah misalnya, sembahyanglah sunat, segerakanlah sembahyangnya. Harus kita untuk kita menunaikan solat tahiyatul masjid. Silakan. Kalau baru khutbah yang pertama, silakan buat tahiyatul masjid. Assalamualaikum. Beberapa bulan lalu saya bermimpikan Ustaz Kazim. Dahsyat ni. Dalam mimpi itu Ustaz Kazim kata sabar. Okey, baik. Kebetulan masa itu memang saya diuji daripada Allah. Komen sikit yang berbahagia Datuk. Ya, bukan semua mimpi boleh diterima. Ada waktunya, ada masanya, ada ketikanya. Jadi kalau komen siapa sekalipun, ya tengok waktunya. Ya, kalau komen Ustaz Kazim ke Ustaz Ahmad ke, kalau mimpinya siang hari tak payahlah. Okey, waktu ada waktunya. Jadi kalau Ustaz Kazim kata sabar dalam mimpi tu, sabar je lah. Tapi kalau Ustaz Kazim kata buat jahat, jangan ikut. Jangan ikut. Kita tengok apa yang dia cakap. Apa yang dia suruh. Kalau dia suruh benda salah, jangan ikut. Itu mainan syaitan. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tadi soalan tadi Datuk. Datuk ni kan bukan tahfiz, orang hafiz ke. Sepatutnya sibuk dengan Quran. Jadi masih lagi ada masa untuk ingat lagu, untuk menghiburkan dan sebagainya. Apa sebenarnya yang boleh Datuk kongsikan? Rasanya Datuk dah kongsikan dah dalam TV ada satu slot cerita di Astro. Mungkin kawan kita ni baru masuk dan baru nak tahu. Boleh Ustaz yang berbahagia Datuk kongsikan? Saya mendengar lagu ni Ustaz Ahmad. Kamsinah Dul Mungin, Ustaz tak pernah tak pernah jawab salam akak. Waalaikumsalam Kamsinah Dul Mungin. Jenuh lah ramai yang bagi salam ni tuan-puan. Kadang-kadang bila salam, waktu tu kita tengah bagi penjelasan. Macam mana kita nak jawab kan? Kadang-kadang soalan Mrs. Siti Marini Abdullah, Ustaz bila nak baca soalan saya? Iyalah. Kadang-kadang kita tengah layan jawapan yang lain. Memang dia akan naik ke atas soalan tu. Macam mana kami nak semak balik ke bawah? Komennya beribu kan. Jadi minta maaf lah kepada tuan-tuan kalau saya tak jawab, Ustaz Ahmad tak bacakan, minta maaf. Ya, minta maaf. Jadi soalan Ustaz Ahmad tadi tentang macam mana saya daripada kecil dulu memang duk dengar lagu pada sekolah rendah, duk dengar kan, setiap hari saya dengar. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dekat saya, bila saya dengar satu lagu saya boleh ingat. 2 kali, 3 kali dengar, insya-Allah saya boleh ingat dalam kepala saya. Syukurlah setakat ni Allah bagi elok lagi. Macam Saadiah Muhammad Arifin, dia minta banyak lah lagu Kancing Suasa tu.
Okey. Pakai baju kancinglah suasa, pakai mari babala Melaka, biarlah rosak dan binasa kerana dia tidak mengapa. Aku apa mimpi Datuk UKE tapi tak pernah ingat apa cakapnya. Amboi. Ada juga lagi yang mimpi. Masya Allah. Baik. Itu saya mengingatinya Ustaz Ahmad. Tetapi bila saya dah masuk Mahat Tahfiz Al-Quran, saya dah mula menghafaz Al-Quran, dah sibuk mengajar. Saya rasa saya dah jarang sangat tengok TV, jarang sangat dengar radio. Kan? Jadi jarang sangat benda-benda tu. Kadang-kadang dengar jugalah yang dalam perjalanan naik kereta nak pergi mana-mana, dengar jugalah klasik nasional tu. Saya dengar lagu klasik je, saya tak dengar radio lain. Saya dengar klasik saja setakat ni, alhamdulillah. Baik. Ya Allah. Baik. Okey, baik tuan-puan dirahmati Allah. Ada yang tanya kalau nak bayar fidyah ke Al-Barakah boleh ke yang berbahagi Datuk daripada Norilah Johari? Boleh. Di tempat kami ni orang miskin, di tempat kami ni orang susah ramai. Asnah pun banyak. Memang orang susah. Jadi saya malu nak minta-minta ke orang. Biarlah saya cari sendiri duit untuk saya tampung perbelanjaan sekolah ni. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi fidyah, boleh. Baru ni pun ada orang bagi fidyah RM400. Jadi kita kumpulkan orang miskin, kita bagi makan untuk dia orang. Jadi boleh. Saya besar hati sangat. Hari ni ada orang hantar saya beras. Dapat tadi daripada saudara Zul Yahya. Hantar beras pada saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Zul Yahya. Syukur pada Allah bantu saya. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada penderma dan penyumbang-penyumbang kita. Asalah daripada Fahmi Muji, Ustaz Kazim, makanan sunnah apa yang berkhasiat? Saya dah jelaskan, saya makan kurma ajwa. Saya minum minyak habatus sauda ataupun biji habatus sauda. Dan setiap hari saya minum madu lebah. Saya tak pernah tinggal. Herba yang saya makan bawang putih. Buah-buahan yang saya makan belimbing. Jus yang saya makan jus durian Belanda, buah durian Belanda. Jambu batu. Ini buah tempatan yang saya makan. Alhamdulillah. Okey, setakat ni bacaan kencing manis saya cantik, jantung saya pun cantik, alhamdulillah. Yang tak cantiknya gangguan saja. Yang ni lah yang ngacau. Tapi saya tak kisah dengan gangguan-gangguan ni Hafiz Ahmad. Tak apa, saya dah lali dah. Ya, dah lali dah daripada berpuluh-puluh tahun dulu. Tak kisah, tak apalah. Ustaz nak tanya sikit, kalau selalu ada kesan lebam-lebam pada badan, tu kenapa puncanya selalu mimpi benda-benda yang tak elok? Lembaga hitam, perempuan tua yang menyerupai ahli keluarga kita. Kenapa ya? Mungkin ada pencerahan daripada yang berbahagi Datuk. Yang pertama, jangan keluar waktu maghrib. Jangan keluar pada waktu maghrib, selepas maghrib, sebelum maghrib. Tutup pintu, tutup tingkap. Okey? Yang kedua, bila mandi sila pakai kain basahan. Yang ketiga, sebelum tidur pastikan gosok gigi, basuh tangan sehinggalah menghilangkan bau-bau makanan yang kita makan. Jangan tidur dalam keadaan bau makanan di tangan atau di tempat tidur atau di dalam mulut. Dan yang keempat, tidur pakai stokin. InsyaAllah. Dan saya syorkan sila pergi berjumpa dengan pusat rawatan Islam untuk dapatkan khidmat nasihat daripada mereka. Okey, baik. Yang baru-baru ni Datuk nyanyi lagu Benci Ku Sayang, Ku Sangkakan Sayang tu kan Datuk? Ya. Ada kan? Dah trending di TikTok, jadi ada yang minta Datuk nyanyi lagi sekali pada petang. Lagu tu. Ya, masih Ku Sayang. Masih membasah luka yang tenanglah aku sayang, rinduilah aku dalam ingatanmu
yang telah tinggalkanku selama ini, jauh mengejar mimpi yang tiada pasti. Biar hujan datang berkurun, takkan tawar rasa lautan cinta. Okey, cukup. Okey, baik. Cukup. Terima kasih yang berbagi, Dato'. Okey, soalan seterusnya daripada Khalidis Shop. Apa nama dia ni? Eswak and Kidis Shop. Okey, baik. Ustaz, yang mana lebih baik untuk seorang suami? Menjadi imam di rumah untuk anak isteri atau menghadiri sembahyang ke masjid dan surau? Mohon penjelasan. Ya, kalau ke masjid sudah pasti pahala berganda-ganda. Okey, pahala berganda-ganda, pahala berjalan, pahala i'tikaf, pahala berjamaah, pahala mendengar bacaan, semua banyaknya pahala kalau suami kita nak sembahyang di masjid. Jadi janganlah halang pula. Biarlah abang nak pergi masjid, biarlah. Okey. Kalau begitu isteri macam mana? Bawa isteri, bawa anak-anak sembahyang berjemaah di surau, di masjid. Pahala juga. Tetapi tidaklah menjadi salah untuk sekali-sekala dia menjadi imam pula di rumah dia, untuk keluarga dia. Jadi kalau suami nak sembahyang berjemaah di masjid, itu kebaikan yang besar pada dia. Habis itu saya ni ustaz sembahyang seorang-seorang di rumah, ikutlah suami sembahyang di masjid. Pun masalah. Naik kereta sekali, kereta kan 2 buah. Kancil satu, Myvi satu. Myvi tu kan king. Naik Myvi ke masjid. InsyaAllah. Tapi saya katakan tadi, sekali-sekala nak sembahyang berjemaah dengan anak-anak, silakan wahai suami yang tercinta. Okay, jangan kita tinggalkan terus isteri kita, anak-anak kita pula. Bawa anak pergi ke masjid insyaAllah. Ustaz, macam mana kalau kita nak tahu yang datang pada kita itu satu ujian ataupun azab, musibah pada kita? Satu. Yang kedua, mata Ustaz tak sama besar tu ada mengena dengan sihir ke Ustaz? Sudah. Mata tak sama besar katanya sihir ke Ustaz? Allahu Akbar. Baik, sebab Ustaz ada sebut siapa pengamal perubatan Islam ni tahulah pasal mata Ustaz macam tu. Jadi macam mana yang bagi Dato' Ustaz? Okey, kalau ujian, semua orang dapat ujian. Sama ada ujian itu berbentuk kesenangan, ujian berbentuk kesusahan, itu ujian. Macam saya sekarang ni, Allah uji dengan sakit, ujian. Ustaz Ahmad diuji dengan segak, ujian untuk dia. Semua orang ada orang diuji. Ialah satu benda yang Allah Ta'ala turunkan untuk kita supaya kita balik kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan. Insaf. Okay? Musibah ialah satu bentuk balasan daripada Allah yang tidak ada keseronokan, kegembiraan, kenikmatan dalam dia. Itu nama dia musibah. Azab Allah Ta'ala turunkan kepada orang yang beriman, dia jadi rahmat. Jadi rahmat pada dia. Ujian Allah Ta'ala turunkan kepada dia, anak dia mati. Itu bukan azab. Itu ujian. Nak tengok kau sabar ke tidak. Dia kata pula, azab tu Allah datangkan azab bini dia mati. Itu bukan azab. Itu ujian. Wal anfus, kematian daripada manusia. Ujian nak tengok tahap mana iman kita. Sakit. Kadang-kadang ianya berbentuk ujian, kadang-kadang dia berbentuk azab. Kadang-kadang dia berbentuk musibah. Tengok pada siapa yang dapat penyakit tu. Nabi Ayub alaihissalam sakit. Adakah kita kata dia dapat azab? Tak, dia dapat rahmat. Nabi Muhammad pun sakit. Adakah dia dapat musibah? Tak. Nabi orang baik, takkan dia dapat musibah. Allah bagikan rahmat kepada dia. Mengajar manusia dengan sebab dia sakit tu, orang ambil contoh. Sakit Nabi pun orang ambil contoh. Macam mana cara Nabi makan ubat, macam mana cara Nabi berubat. Okay? Macam mana Nabi bagi pantang, ajar manusia pantang. Jadi semuanya benda itu. Macam mana Nabi solat dengan sebab dia sakit. Macam mana Nabi sembahyang. Begitulah adanya hikmah di sebaliknya. Begitulah keadaan dia. Yang kedua, berkenaan dengan mata saya ni, siapa-siapa yang pandai dalam bab perubatan moden, perubatan tradisional ataupun perubatan yang melibatkan saraf, tunjang, ataupun melibatkan tulang,
boleh dia bagi komen tentang mata saya yang besar sebelah, kecil sebelah ni. Di sini kita boleh tengok komen nanti. Siapa-siapa yang boleh bagi jawapan dia, insya-Allah. Terima kasih Faradina. Ada yang tanya Muhammad Hafiz Ikmal ni, anak muda ni. Dia tanya, kalau kita lupa rakaat surah yang kedua selepas Al-Fatihah, kemudian terus rukuk, lupa nak baca, adakah sah solat kita yang berbahagia, Datuk? Surah je lah, lupa surah. Tak apa. Surah. Janji Fatihah dia baca. Baik. Janji. Itu yang wajib tuan-puan dirahmati Allah. Yang tadi surah tu sunat. Baca Baik. Tak baca rugi lah. Okey Ustaz, perlukah suami saya tunaikan solat zuhur? Setelah selesai tunaikan solat Jumaat di masjid, memandangkan terpaksa aku dengan SOP sekarang iaitu solat saf jarak. Mohon pencerahan leraikan was-was dan kekeliruan ini. Solatnya sah. Solat sah selagi mana mengikut rukun solat Jumaat tadi sah. Tak payah nak ulang zuhur balik dah. Solatnya sah selagi mana mengikut rukun dan syarat-syarat sah sembahyang. Baik tuan-tuan, insya-Allah bagi siapa yang ada hajat untuk kami bacakan doa, kami sembahyangkan hajat untuk anda, sama-sama berdoa baca Yasin. Tuan-tuan boleh hubungi Puan Zalina Abdul Aziz di talian 0125449180, insya-Allah. Kita baca doa sama-sama. Insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan, insya-Allah. Saya sihat, insya-Allah, tapi yalah, saya masih lagi dalam perawatan, masih lagi dalam rawatan, insya-Allah. Besok masuk hospital balik, pergi hospital balik, dan ada masih lagi lawatan tradisional di beberapa tempat. InsyaAllah doakan saya sihat, kembali ceria seperti biasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.